pakai seluar sampai bukan tumit, lebih tumit lagi. Kalau kasut tu tinggi habis sampai ke tumit kasut. Kita baca hadis tu, kita pun balik kita potong tumit tu dan sampai besar, sampai separuh lebih. Kita tahu hadis itu sahih, tetapi kita tak masuk kepada peringkat yang kedua. Kita memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa kita? Kita orang Islam. Hadis Nabi itu dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab. Kita faham ke bahasa Arab? Kalau tak faham, kena tahu sesuatu yang boleh kita faham. Kan baca kata-kata ulama, baca pandangan mereka, baca kaedah yang mereka nyatakan. Kita tidak boleh sewenang-wenangnya tahu hadis sahih, kita pun rasa kita nak beramal tanpa ada bimbingan, juga boleh menyebabkan kita menyeleweng daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kena baca. Antaranya Imam Nawawi rahimahullah kata hadis itu bukan secara mutlak, tetapi hadis itu sebagai amalan dan ancaman bagi sesiapa yang melabuhkan pakaiannya dengan keadaan yang sombong dan bongkar. Dah selesai masalah. Bolehlah pakai seluar yang tapi saya tak berani nak kata boleh. Itu kata ulang. Ya, itu kata ulang. Dan banyak lagi lah perkara-perkara yang menjadi asas kepada kita bahawa agama Allah Subhanahu Wa Taala ini agama yang memerlukan kepada ilmu. Ya? Agama yang memerlukan kepada kita sentiasa mencari ilmu. Bukan cukup dengan apa yang ada. Hak yang sembahyang, belajar sembahyang sekolah rendah itulah yang kita bawa sampai umur 40 tahun. Hak yang belajar waktu sekolah rendah, yang tak ada cikgu atau ustaz tak ajar bab-bab yang dalam-dalam, sampailah kepada umur kita 40 tahun. Itu juga yang kita guna. Kan? Bila ada pula seorang yang menegur kita, kata yang lebih baik macam ni dan macam ni, kita mula meneliti. Dulu aku belajar tak ada macam itu. Belajar bila? Kalau matematik boleh guna matematik sekolah rendah dulu sampai hari ini boleh guna, tak apalah. Tapi dia ada perkembangan, dia ada ilmu yang lebih mendalam, dia ada perkara yang kita kena ketahui agar kita tidak sewenang-wenangnya menyesatkan orang, ataupun kita tidak sewenang-wenangnya melakukan amalan-amalan yang boleh menyebabkan kita menjadi sesat. Itu yang kedua. Langkah yang ketiga, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia hendaklah memastikan bahawa tiada pertentangan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi itu tidak bertentangan. Ini satu ilmu yang agak sukar. Hanya ulama-ulama sahaja yang mampu menyelesaikan. Ya. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang nak mengqadakan hajatnya, maka janganlah dia menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat, walakin syarrafu aw gharrafu, tetapi adablah kepada syarrafu aw gharrafu, tak menghadap kepada kiblat ataupun membelakangi kiblat. Ia bertentangan dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Umar, satu hari aku memanjat rumah kakakku Hafsah. Aku ternampak Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sedang buang air membelakangi kiblat. Bukankah bertentangan tu? Nabi kata tak boleh. Tiba-tiba Nabi buat. Kan? Dia ada ilmu untuk menyelesaikan. Kita pun kata dua-dua hadis tak boleh guna. Hebat sangat tu. Ini hadis ulama-ulama dulu. Macam mana boleh runcit? Yang kita ni Quran pun tak habis baca. Ini masalah-masalah. Ya. Cepat sangat mulut kita, otak kita ni cepat sangat nak mempertikaikan sesuatu. Kalau bab nak komen, bab nak kritik, bab nak merendahkan sesuatu, bab nak cari salah, bila-bila masa kan? Itu dia sifat manusia. Nak lagi dengan kemajuan teknologi yang ada, dia anggap dia sudah mengetahui segala-galanya. Banyak lagi
ilmu-ilmu yang masih belum kita kaji. Sehingga ulama pada zaman dahulu, pada zaman mungkin 300 Hijrah, 1000 tahun yang lepas, ulama pada zaman itu pernah berkata, pada zaman ini, kata ulama itu, aku mengetahui 20 jenis ilmu yang tidak pernah diketahui oleh orang-orang sezaman denganku. Itu zaman dulu. Zaman sekarang dah berapa ratus ribu, mungkin ribu ilmu yang sudah hilang daripada kita dengan kematian ulama-ulama yang ada. Matinya ulama, maka matilah, hilanglah ilmu yang berada dalam diri. Sebab itu ketiga-tiga asas dan prinsip ini menjadi sesuatu yang perlu kita lihat. Kalau kita tak nak guna pun, alah siapalah nak esok Qaradawi itu, aku ni siapa? Ini kata-kata orang-orang yang mungkin dia tak tahu setakat mana orang kata susahnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahnu rijal, huwa rijal wa nahnu rijal. Dia tu orang, aku pun orang juga. Kalau dia boleh, aku pun boleh. Kenapa nak pegang sangat barengan kata-kata Qaradawi? Peganglah kata-kataku. Ini juga masalah bila kita menyangka bahawa semua orang itu sama. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menggambarkan bahawa manusia ini berbagai peringkat. Kan ada yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada juga yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin mati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, apabila kita melihat isu yang ada pada zaman ini ataupun isu yang ada ketika ini, kita dapati orang-orang yang cuba untuk mempertikaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun orang-orang yang cuba untuk merendahkan sedikit kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak rendahkan sangat pun. Dia bukan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh guna, dia tak kata begitu. Dia kata Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Nabi. Cuma yang menjadi permasalahan bagaimana dia tidak berpegang dengan keseluruhan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara kajian yang dibuat, mengapakah wujudnya golongan-golongan yang menyeleweng pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Menyeleweng ni banyak. Sama ada dia tak terima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dia terima sebahagian, ataupun dia terima tetapi tafsirannya lain, ataupun yang ketiga ni lah, kita boleh anggap sebagai tiga. Dia tak terima langsung, dia terima sebahagian tetapi yang sama dengan kehendak hawa nafsunya, ataupun dia terima tetapi dia tafsirkan mengikut apa yang dia nak. Antara sebab yang pertama sekali, kerana mereka mendahulukan akal. Itu yang pertama. Kerana mereka mendahulukan akal. Disebabkan golongan-golongan seumpama ini berpandangan bahawa perkembangan ilmu pengetahuan di zaman moden memerlukan kepada penafsiran semula ilmu-ilmu agama yang klasik. Ini pandangan mereka. Disebabkan perkembangan zaman, disebabkan berbagai bentuk kemodenan yang ada, jadi ilmu-ilmu agama itu perlu ditafsirkan semula bertempatan dengan semasa, dengan akal fikiran mereka. Jadi golongan seumpama ini mereka berusaha untuk mentafsirkan ilmu agama, untuk mentafsirkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berpandukan kepada akal mereka semata-mata. Ini yang menjadi masalah. Azab kubur ada ke tak ada? Kami gali kubur, kami tak nampak pun apa-apa. Betul.
Kami baca Al-Quran tak ada pun kata azab kubur. Takkanlah Allah nak azab seorang dalam kubur. Siapa mati awal, azab dia lagi lama. Kan tak adil tu kata. Ini semua apa? Ini semua alasan-alasan akal. Ini semua hujah-hujah akal. Macam mana kita nak jawab? Carilah buku yang ada jawab. Kan, dia tak boleh cerita semua. Kan? Carilah, insyaAllah. Bagaimana dia menolak segala bentuk tohmahan, hujah-hujah, dalil-dalil yang tidak bertepatan dan amat bersalahan dengan pandangan ulama-ulama yang muktabar. Semua menggunakan akal fikir. Ada satu kelompok menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqta'us salat al-mar'atu wal-kalbu wal-hamir, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat itu boleh terputus akibat wanita, akibat anjing dan akibat kalbai. Apa dia kata? Itulah. Ini hadis ni bukan hadis Nabi. Macam mana Nabi boleh samakan wanita dengan anjing? Kata. Macam mana tahap wanita sama dengan keldai? Kata. Hari itu hari yang sahih. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu di hadapan sekelompok wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsar ahli an-nar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wahai wanita, bersedekahlah, kerana aku lihat kamu adalah yang paling ramai dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang daripada wanita bertanya, wa ma dzalika ya Rasulullah? Sebab apa? Anna kunna tuksirna al-la'na wa takfurna al-ashir, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kamu ini banyak sangat melaknat, kata Rasulullah, dan banyak sangat menderhakai suami. Itu sifat wanita. Ya, didiklah wanita-wanita kita supaya mereka menjadi ahli syurga. Juga kita, kan? Kita tidak boleh biarkan mereka. Rasulullah suruh bersedekah, suruhlah mereka bersedekah. Mereka tak ada duit kita, kita banyak duit, bagi je lah, suruh mereka bersedekah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak aku lihat seorang yang lemah seumpama kamu boleh mengalahkan orang-orang yang kuat, yakni lelaki. Naqisatul aql wad din, aku tidak pernah lihat perempuan yang sifatnya naqis, kurang dari segi akal dan agama, boleh mengalahkan orang-orang lelaki yang gagah. Nabi sifat wanita itu apa? Naqisatul aql wad din. Sahabat-sahabat wanita pada zaman Nabi pun bertanya, ya Rasulullah, kenapa Tuhan kata kami ini naqisat aql wa din, kurang dari agama dan akal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu kurang agama disebabkan ketika haid kamu tidak bersolat dan tidak berpuasa. Fadzalika naqsadid din, itu kurang agama. Kurang akal pula disebabkan saksi seorang lelaki menyamai dengan dua penyaksian wanita. Sahabat tu pun senyap. Dia tak tanya apa dah, dia faham. Orang perempuan zaman ni jangan habis dia tanya, dah bagi tahu pun tanya. Ya, itu akal semua, kan? Dia masih lagi tidak puas hati dengan penerangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah, tak puas hati, kita buka penerangan ulama. Apa yang ulama bicarakan, apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang difahami daripada kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah merendahkan wanita? Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkecilkan wanita? Adakah maksud Nabi terputus solat tadi maknanya batal? Tak, ulama kata terputus maksudnya kurang pahala. Kalau lalu wanita di hadapan kita kurang khusyuk, kan? Dalam mata asyik memandang kiri kanan, waktu sembahyang, maka dengan sebab wanita lalu, maka kurang pahala, kata ulama. Habis itu kenapa pula kaldai lalu pun boleh kurang pahala?
kedai sifatnya membawa barang, barang yang berat, slow jalan, kita pun tengok kan begitu sifat manusia, maka kurang pahalanya. Anjing pula, anjing dia adalah sifat-sifatnya yang banyak, kan? Ada di kalangan anjing yang Nabi SAW suruh bunuh, kan? Al-aswadul bahim, kambingnya kambing, anjing kambing, anjing yang berwarna hitam bahim, sifatnya ada putih di atas kedua-dua matanya. Ada banyak-banyak perkara yang Nabi bincangkan berkenaan dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, mereka banyak menggunakan akal. Yang kedua, antara sebab mereka ini menyeleweng dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak ada disiplin ilmu hadis lah. Tidak ada disiplin ilmu hadis. Nampak aja hadis yang agak bertentangan dengan zahir, yang bertentangan dengan maksud akal, mereka tolak dengan sewenang-wenang. Nampak aja hadis yang ahad, Nabi, hadis yang tidak sampai kepada mutawatir, mereka tolak dengan sewenang-wenang. Itu tidak faham tentang disiplin ilmu. Mereka boleh kata sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan semuanya adil. Mereka boleh kata pula ulama-ulama yang membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu macam mana boleh sampai dengan sempurna pada zaman kita? Macam mana kita boleh tahu dia sempurna? Lafaz yang dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu, macam mana boleh sampai dengan sempurna pada zaman kita? Mustahil, kata. Itu semua orang-orang ataupun hujah-hujah bagi mereka-mereka yang tidak memahami disiplin ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mata Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya isu-isu ataupun perkara-perkara berkenaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sentiasa ada, akan sentiasa wujud dan akan sentiasa berulang. Musuh-musuh agama Allah Subhanahu Wa Taala lebih mudah untuk menyelewengkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim 30 juzuk, dan banyak para penghafal Al-Quran mereka tak mampu untuk mengubah ayat-ayat. Mereka tak kuasa untuk memadamkan satu perkataan daripada Al-Quranul Karim. Tetapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi lafazkan, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam 23 tahun sejak berumur 40 menjadi Nabi, sepanjang 23 tahun Nabi lafazkan, maka mereka boleh memutarbalikkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma sebelum kita mengakhiri kuliah kita pada hari ini, sama-samalah kita memusatkan dalam jiwa kita, dalam diri kita, bahawa sesungguhnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu sumber agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada asas, dia ada prinsip, dia ada ilmu. Bagi kita orang awam yang mungkin tidak berapa memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka carilah sumber-sumber yang boleh kita fahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita memperkatakan sesuatu tanpa ilmu kerana buruk pada. Sama-samalah kita doakan agar diri kita termasuk dalam kalangan orang-orang yang sentiasa menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, berusaha menambah kefahaman kita terhadap ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, berusaha untuk menjaga diri kita, keluarga kita dan seluruh masyarakat agar mereka juga tidak terpesong daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman yang serba moden ini, zaman yang penuh fitnah ini, berbagai-bagai perkara yang boleh menyebabkan kita, di mana kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagi-pagi dia beriman wa yumsi kafiran, tetapi ada orang pagi-pagi dia beriman, petangnya sudah kafir. Ada juga orang yang petang-petang beriman, tetapi pagi-paginya dia sudah menjadi kafir. Dia menjual agamanya kerana hendak mendapat habuan daripada dunia. Hadirin untuk Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itulah yang mampu saya katakan pada hari yang berbahagia ini. Sekian lemah kepada kelemahan saya sendiri, saya yang kurang daripada kekurangan saya sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna fina wa la ma'ana man shaqina wa la maqruba wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.